Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membawakan kepada anda sebuah topik yang berkaitan dengan isu semasa, iaitu adakah dibolehkan menggunakan harta haram untuk membina masjid. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Siti Masyidah binti Mazlan, nombor matrik S190022, Darwish Syahuda binti Samsukama S187434, dan Nur Hazimah binti Ngadeni S189864. Setiap harta yang digunakan mestilah diketahui sumber asalnya, terutama dalam konteks sumber dana pembinaan masjid yang melibatkan ibadah seorang Muslim. Bagaimana pula dengan individu yang ingin menyucikan harta haram dengan menyalurkannya kepada tabung pembinaan masjid? Oleh itu, adakah dibolehkan menggunakan harta haram untuk membina masjid? Baiklah, kita terus kepada definisi harta haram terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, iaitu harta yang haram pada zatnya seperti hasil merompak atau mencuri. Harta jenis ini haram dimanfaatkan oleh mana-mana pihak dan wajib dikembalikan kepada tuannya. Jika tidak diketahui tuannya, maka boleh disalurkan kepada kebajikan, termasuklah untuk membina masjid dan mendemerkannya kepada fakir miskin. Harta haram yang kedua adalah harta yang diperolehi dengan cara yang haram seperti riba, wang hasil jual beli yang haram dan seumpamanya. Harta jenis ini hanya haram bagi orang yang memperolehinya, dan jika berpindah milik dengan cara yang sah, maka ia tidak haram lagi kepada orang lain. Seterusnya ialah bagaimana penggunaan harta haram untuk pembinaan masjid. Para ulama dari 4 mazhab telah bersepakat berkenaan kewajipan melupuskan harta haram dengan mendermakannya. Bagaimanapun, mereka berbeza ijtihad dalam menentukan sama ada hanya dua kumpulan tadi sahaja yang berhak untuk menerimanya, atau harta itu juga boleh diserahkan kepada apa-apa tujuan kebaikan orang awam. Seterusnya, adakah ia khas untuk fakir atau terbuka? Imam Ad-Dawudi berkata bahawa urusan dalam hal ini adalah pilihan dan tiada keutamaan kepada mana-mana pihak fakir miskin atau baitul mal. Manakala kebanyakan ulama Syafi'i berpendapat harta haram yang tidak diketahui tuannya perlu diberikan kepada pemerintah yang adil, yakni baitul mal, untuk disimpan sehinggalah dapat diketahui tuan miliknya untuk dipulangkan kelak. Bagaimanapun, jika tiada lagi kemampuan untuk diketahui tuan miliknya, harta itu akan menjadi milik Baitul Mal dan akan digunakan untuk kegunaan kebaikan awam. Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari Al-Syafi'i. Ibnu Taimiyah pula menerangkan mazhab Hanbali, Abu Hanifah, Maliki dan kebanyakan salaf berpendapat bahawa harta seperti ini perlu diberikan kepada sesiapa yang lebih utama untuk menguruskannya. Pandangan ini juga dikongsi oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan ia boleh diserahkan kepada pemerintah agar ditentukan kegunaan terbaik dari harta itu seperti kegunaan pertahanan negara dan sebagainya. Imam Al-Nawawi pula menambah, jika pemerintah tidak yakin yang manakah lebih utama, maka perlu diberikan kepada fakir miskin. Bagaimanapun, beberapa ulama terulung di kurun ini, yakni Syekh Mustafa Az-Zarqa dan Syekh Faizal Maulawi, tidak bersependapat dengan pandangan tadi, lalu telah menghadkan harta ini kepada fakir miskin sahaja. Fatwa Az-Zarqa. Seterusnya ialah hadis. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengarahkan harta haram dari rasuah yang dibawa oleh Ibnu Al-Latbiyah agar diserahkan kepada Baitul Mal. Daging kambing yang diberi kepada Nabi tanpa izin dari tuan miliknya kepada tawanan perang. Maka pandangan yang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan tidak menghadkan pelupusan harta haram ini kepada fakir miskin sahaja, tetapi boleh melupuskan harta itu dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, diberikan harta yang tidak diketahui pemiliknya lagi kepada fakir miskin untuk menampung keperluan asasi mereka. Yang kedua, memberikan kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan yang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada
mangsa bencana dan seumpama dengannya. Seterusnya kita rujuk kepada fatwa. Dengan fatwa para ulama ini adalah lebih baik dipastikan agar yang lebih kuat adalah memastikan hasrat untuk ketaatan adalah dari hasil yang baik. Menggunakan harta haram untuk membina surau dan masjid, ulama Hanafi, mazhab Syafi'i berfatwa harus menggunakan duit haram yang tidak diketahui pemiliknya ini untuk membina masjid dan surau. Bagaimanapun, terdapat beberapa ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Qasim Al-Maliki tidak membenarkannya. Wahai Quraisy, janganlah kamu masukkan dalam pembinaannya kecuali dari hasil kamu yang baik. Janganlah masukkan harta dari pelacuran dan riba. Muhtasar Ibnu Kathir, Sirah Ibnu Hisham. Imam Ibnu Taimiyah juga pernah tidak bersetuju sambil menyebut bahawa kewajipan adalah untuk menjaga rumah Allah dari segala jenis hasrat kotor ini agar tidak diletakkan di tempat sebegini mulia. Justeru, pandangan yang lebih baik diambil dalam hal ini adalah menjauhi wang haram seperti ini dari digunakan untuk membina masjid, terutamanya binaan utama masjid. Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang kafir untuk memasuki masjid sebagaimana di dalam surah Taubah ayat 28 yang bermaksud, wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis dan janganlah mereka mendekati Masjid Al-Haram selepas dari tahun ini. Hal ini jelas menunjukkan kerana wang haram juga seolah-olah kekotoran secara hukumiah yang tidak sesuai digunakan untuk binaan seperti masjid. Turut disenaraikan sekali dua rujukan utama yang telah kami gunakan sepanjang melaksanakan tugasan video dan juga pembentangan. Akhir kata, sesungguhnya segala yang baik itu datangnya dari Allah jua, segala kelemahan dan kekurangan datangnya dari diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.